Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada murid-murid cikgu, murid-murid tahun 4. Okey, hari ini adalah hari Isnin bersamaan dengan 16 Ogos 2021. Cikgu harapkan supaya semua murid-murid cikgu dalam keadaan sihat. Okey, jadi untuk hari ini kita akan teruskan lagi ataupun kita akan sambung pelajaran kita. Okey, pada minggu lepas cikgu dah ajar kamu berkenaan dengan tajuk yang kelima ataupun unit 5 iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair. Pada peringkat awal pembelajaran cikgu dah menerangkan tentang perkaitan antara unit. Okey, jadi tentang perkaitan antara unit iaitu unit panjang, unit jisim dan unit isi padu cecair. Okey, jadi dalam pada itu cikgu dah terangkan, dah ingatkan pada kamu apa itu hubungan antara unit, di mana untuk unit panjang, 1 sentimeter bersamaan dengan 10 milimeter, 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter, 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey, ini adalah perkaitan antara unit bagi unit panjang. Yang kedua ialah unit jisim di mana perkaitan dia ialah 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Dan yang ketiga unit isi padu cecair di mana perkaitannya adalah 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Jadi perkaitan antara unit sangat penting untuk dihafal kerana ianya berguna semasa proses penukaran unit. Okey, yang kedua ialah cikgu terangkan pada minggu lepas berkenaan dengan bagaimana proses menukar unit dilaksanakan ataupun dilakukan. Bagi unit panjang, okey, ini adalah unit-unit yang ada dalam unit panjang iaitu kilometer, meter, sentimeter dan milimeter. Jadi di sini cikgu dah susun ikut unit yang dari besar ke kecil. Jadi kalau kita tengok yang bawah ni terlebih dahulu, yang warna kuning ni, daripada unit milimeter nak tukar kepada unit sentimeter, kita perlu bahagi 10. Okey, daripada unit sentimeter nak tukar kepada unit meter, kita perlu bahagi 100. Daripada unit meter kepada unit kilometer, kita perlu bahagi dengan 1000. Begitu juga sebaliknya, daripada unit kilometer kepada unit meter, kita perlu darab 1000. Daripada unit meter nak tukar kepada unit sentimeter, kita perlu darab 100. Dan daripada unit sentimeter kepada unit milimeter, kita perlu darab 10. Jadi kesimpulan di sini untuk memudahkan kamu ingat, bila unit kecil nak tukar kepada unit yang besar, kita perlu melaksanakan operasi bahagi. Manakala dari unit yang besar nak tukar kepada unit yang lebih kecil, kita perlu melaksanakan operasi darab. Nak bahagi berapa, nak darab berapa, kita perlu tahu hubungan antara unit tersebut. Itu sebab cikgu kata perlu hafal perkaitan antara unit ataupun hubungan antara unit. Okay, ini proses menukar unit bagi tajuk panjang ataupun bagi unit panjang. Okey, yang kedua ialah unit jisim. Jadi di sini kita dapat lihat untuk menukar unit gram kepada unit kilogram, kita perlu bahagi 1000. Tengok anak panah yang dekat bawah yang warna kuning ni. Okey, manakala daripada unit kilogram nak tukar kepada unit gram, kita perlu darab 1000. Jadi itu yang kamu kena tahu bagaimana menukar unit jisim. Seterusnya yang ketiga ialah unit isi padu cecair. Bagaimana nak menukar unit isi padu cecair? Seperti yang kamu dapat lihat dekat sini, daripada unit mililiter nak tukar kepada liter yang warna kuning dekat bawah ni. Tengok nampak anak panah dia tu. Jadi kita perlu bahagi dengan 1000. Manakala dari unit liter nak tukar kepada unit mililiter, kita perlu darab 1000. Jadi
itu adalah proses-proses menukar unit bagi 3 unit yang telah disebutkan tadi. Okey, seterusnya cikgu juga pada minggu lepas telah menerangkan pada kamu bagaimana melaksanakan penambahan, operasi asas penambahan dan penolakan bagi tajuk panjang. Okey, jadi seperti yang kamu boleh lihat dekat Jamboard tu, okey, jadi kita dapat lihat contoh yang pertama cikgu bagi pada minggu lepas, operasi penambahan. Okey, tak perlu cikgu sebut, kamu boleh nampak kat situ. Jadi bagaimana nak melaksanakan operasi penambahan, buat rumah dia, lepas tu kita tambah, lepas tu kita tulis balik. Okey, contoh yang kedua, yang mana dia perlu hasil tambah bagi unit yang kecil tu lebih daripada 10. Jadi apa yang perlu kita buat juga cikgu dah terangkan pada kamu pada minggu lepas. Okey. Kemudian contoh yang ketiga pun sama juga. Okey. Contoh yang ketiga di mana operasi penambahan yang melibatkan unit sentimeter dan milimeter, tetapi dia nak jawapan dia tu dalam milimeter. Okey, kita dah tunjukkan tu, tak perlu kita tunjuk lama-lama lagi. Jadi kita nak recall je balik apa yang kita belajar minggu lepas. Yang ni adalah contoh yang keempat di mana operasi tolak. Operasi tolak yang mudah, tak perlu meminjam. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa kita boleh terus tolak. Tak perlu kita nak pinjam daripada unit meter. Jadi 89 tolak 43 kita boleh terus tolak tanpa perlu meminjam. Begitu juga dengan meter ni. Okey, seterusnya. Okey, di sini contoh yang kelima, kita perlu meminjam di mana 49 kita nak tolak dengan 86 tak cukup besar. Jadi kita perlu meminjam. Jadi di sini cikgu terangkan bagaimana meminjam. Bila kita meminjam tu bermaksud kita tukar unit daripada 1 meter jadi 100 sentimeter. Kemudian kita tambahkan dengan 100 tu dengan 49 jadi dapat 149. Itu sebab di sini jadi 149 baru kita tolak seperti biasa. Okay, jadi itu contoh yang kelima. Cikgu harap kamu dapat ingat balik. Kemudian contoh yang keenam ni, kita tengok soalan dia melibatkan unit yang berlainan. Unit yang ini ialah 766 unit dia sentimeter. Yang ni pula yang ditolak dengan unit di mana unit tu melibatkan dua unit iaitu meter dan sentimeter. Jadi di sini kita dapat lihat 5 meter 83 sentimeter. Tapi dia nak jawapan dalam unit sentimeter. Jadi apa yang perlu kita buat dalam situasi tu? Jadi tu yang cikgu dah terangkan pada kamu. Kita perlu menukar. Kita perlu menukar 5 meter ni jadi sentimeter. Okey, jadi 5 meter tu ialah 500 sentimeter. Jadi bila kita dah tukar jadi sentimeter, kita jadikan dia 583. Jadi barulah kita buat operasi tolak seperti ini. Jadi kita dapatlah jawapan dia 183 cm dan kita tulis pada ruang jawapan. Okey, itu adalah tentang apa yang Kak Cikgu ajar. Kemudian Cikgu juga dah bagi latihan di buku aktiviti Sukses A+ muka surat 75. Okey, iaitu soalan 1, soalan 4 dan soalan 5. Kemudian begitu juga dengan muka surat 74 iaitu soalan 1 hingga soalan 6. Okey, jadi itu yang dah cikgu ajar pada minggu lepas. Okey. Jelas tak tu tentang kita punya recall pelajaran minggu lepas? Jelas, faham. Okey, faham. Jadi bagus Jadi cikgu clearkan apa yang cikgu dah terangkan pada minggu lepas. Okey, jadi hari ini apa yang kita akan belajar nanti cikgu tu dulu. Cikgu clear frame ni dulu. Supaya boleh digunakan. Okey. Jadi untuk hari ini cikgu akan tunjukkan pada kamu ataupun cikgu akan terangkan pada kamu bagaimana mendarab, mendarab dan membahagi pula. Mendarab dan membahagi bagi tajuk panjang. Bagi tajuk panjang. Tajuk untuk
bagi unit panjang untuk unit gisim dan juga isi padu cecair yang tu cikgu belum terangkan lagi. Tapi konsep dia tetap sama. Jadi cikgu nak fokus pada tajuk panjang ni dulu. Jadi bagaimana kita nak mendarab terlebih dahulu? Okey, mendarab tajuk panjang. Okey, katakanlah kalau cikgu ambil contoh mudah, contoh yang pertama. Okey, cikgu ambil contoh yang pertama ni. Contoh satu. Okey, jadi contoh satu ni katakanlah cikgu bagi 7 ataupun cikgu ubah lain lah. Katakanlah 3 darab dengan 5 kilometer dengan 412 meter. Okey, dia nak jawapan dalam unit katakanlah meter. Ni contoh. Jadi bila soalan begini, apa yang perlu kita buat? Okey, sama macam operasi tambah, kita perlu buat dia punya rumah. Tambah dan tolak tu kita buat rumah kan. Jadi di sini pun kita buat kilometer, unit yang terlibat ialah unit kilometer dan unit meter. Jadi kita buat rumah dia. Okey. Jadi buat, okey kita tulis ni. Kilometer tu nilai dia ialah 5, meter tu ialah 412. Okey. Darab dengan berapa yang perlu darab? Darab dengan 3. Okey. Jadi di sini kita perlu tahu. Okey. Kita perlu tahu 3 ni kita darabkan macam biasa. Okey, 2 kali 3 6. Okey, 1 kali 3 3. Okey, 4 kali 3 12. Okey, 12 ni terus tulis sini. Jangan satu tu bawa ke sini. Tak, jangan bawa dulu Okey, jadi lepas tu yang 5 ni sama juga. 5 ni kita kena darab juga dengan 3. Okey, sekejap cikgu guna color lain. Okey, 5 ni pun perlu didarabkan dengan 3. Walaupun dia rumah 3 tu kita letak dekat rumah meter kan. Kalau kita nak letak sini lagi satu pun boleh juga kalau nak. Tapi pada cikgu tak perlu. Okey, jadi lepas tu kita darablah 5 kali 3 kita dapat 15. Kita tulis dekat sini 15. Okey, jadi setakat ni kita nampak nampak soalan ni. Okey, bila kita dah tu kita tengok kita pergi pada hubungan antara unit. Sangat penting itu sebab cikgu kata perkaitan ataupun hubungan antara unit tu kita kena hafal. Kita dah tahu, okey sekarang kita tengok unit dia kilometer dengan unit dia meter kan. Jadi kita cuba kaitkan 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Jadi di sini kita tengok dah lebih dari 1000 jadi kita tolak 1000. Tak muat sini Tak tolak 1000, sini kita kena tambah 1. Jadi jawapan dia cikgu tulis dekat sini lah Okey, jadi 1236 tolak 1000 kita akan dapat 236. Okey, jadi yang ini pula 15 tambah 1 kita akan dapat 16. Jadi jawapan dia ialah 16 kilometer 236 meter. Tetapi, yang setakat ni belum lagi siap. Kenapa cikgu kata belum lagi siap? Sebabnya ialah jawapan yang dia nak ni dalam unit meter. Jadi apa yang perlu kita buat? Di sinilah kita perlu menukar unit. Kita dah tahu 16 kilometer. Okey, kalau 1 kilometer 1000, kalau 16 kilometer, kalau 16 kilometer dia akan jadi berapa ribu? Di sini yang cikgu kata kena cekap. Kena cekap mencongak untuk menukar unit. Jadi 16 kilometer mestilah 16,000. Tambah saja 3 sifar sebab 1000 ada 3 sifar. Kalau 16 kilometer, 16 tu kita tulis 16. Lepas tu kita tambah bilangan sifar tu 3 sifar sebab 1000 ada 3 sifar. Jadi 16 kilometer ni bermaksud 16,000 meter. Di sini ada 236 meter. Jadi kita tambah je lah. 236 meter.
Jadi yang ni 16,000 tambah 236 sepatutnya boleh congak lah kan. Jadi dia akan jadi 16,236 meter. Okey, Oh, ni saya faham. contoh. Saya faham. Okey, faham. Terima kasih ya. Sebab tu boleh faham tu. Okey. Nampak tak proses dia tu macam mana? Ada yang kurang faham ke? Tak Saya ada. faham. Boleh faham. Okey, bagus. Faham je. Faham. Okey, yang faham tu maknanya baguslah. Okey. Jadi yang lain boleh ikut apa yang penerangan cikgu tu. Okey, cikgu bagi contoh lagi lah. Okey. Cikgu bagi contoh lagi. Cikgu akan perbanyakkan contoh. Daripada satu operasi darat tu, cikgu akan banyakkan contoh supaya kamu faham betul-betul. Okey. Katakanlah kalau cikgu bagi contoh yang mudah sikit lah. Okey, tadi tu dah mudah, cikgu bagi contoh yang mudah lagi. Okey, katakanlah contoh 2. Contoh 2. Okey, cikgu bagi contoh yang melibatkan unit yang sama dulu. Katakanlah contoh dia ialah tentang darab lagi 9 kilometer. Okey, cikgu kecilkan sikit. Unit meter ni cikgu kecilkan sikit. Katakanlah 210 meter darab dengan 3. Katakanlah cikgu nak jawapan tu dalam unit meter. Ni contoh. Sama macam tadilah, cuma cikgu ubah nilai dia. Okey, jadi kalau tadi kita buat dalam unit kilometer dan meter. Okey. Sekarang kalau murid yang cekap mencongak, okey, dia nak tukar unit awal-awal dulu pun boleh juga. Contohnya macam ni, dia nak jawapan dalam unit meter. Sedangkan soalan dia bagi dalam unit kilometer dan meter. Jadi di sini kita siap tukar awal-awal. Okey, kita dah tahu 1 kilometer bersamaan dengan 1,000 meter. Itu yang memang cikgu dah bagi tahu. Jadi kalau 9 kilometer ni maksudnya berapa? Berapa meter? 9,000 meter. Bagus. 9,000 meter. 9,000 meter. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu tambahkan antara unit kilometer yang kita tukar jadi meter ni, kita tambahkan dengan nilai yang memang dalam unit meter. Jadi 9,000 tambah 210, cikgu percaya kamu boleh congak. Betul tak? Boleh. Jadi nilai dia akan jadi 9,210 meter. Nampak? Maknanya contoh yang kedua ni, kalau tadi contoh yang pertama, kalau kita tengok contoh pertama, cikgu tak ada tukar unit. Jawapan dia dapat yang ni. Okey, betul juga, jawapan tu betul, tapi cara dia berbeza. Okey, yang contoh yang pertama ni, cikgu tak ada tukar unit. Cara dia macam ni, pengiraan dia. Okey, contoh yang kedua, yang ni, cikgu tukar unit dulu. Sebelum cikgu buat pengiraan darab 3 ni, cikgu tukar dulu siap-siap. Jadi bila tukar ni, dapat ini. 9 km, 210 meter, bila tukar jadi meter, kita akan dapat 9,210 meter. Jadi bila dah tu, barulah kita buat yang ni, darab dengan 3. Jadi cikgu pun buat sini darab 3. Jadi bila kamu macam ni, kamu buat macam ni, terus akan dapat jawapan dalam meter, kamu boleh terus tulis kat sini. Jadi sifar darab 3 akan dapat sifar, 1 darab 3 akan dapat 3, 2 darab 3 akan dapat 6, 9 kali 3 akan dapat 27. Jadi bila dah dapat tu, terus dia tulis 27,630 meter. Boleh faham tak contoh yang kedua ni? Boleh. 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 Okey, bagus. Terima kasih atas respon yang kata boleh tu. Okey. Jadi, itulah dianya untuk operasi darab. Okey. Jadi, cikgu bagi contoh lagi. Tentang darab juga lagi. Katakanlah dia bagi unit meter, tapi dia nak jawapan dalam 2 unit. Okey, contoh katakanlah cikgu bagi contoh ni contoh yang ketiga kan. Okey, contoh 3. Okey, contoh 3 ni katakanlah cikgu bagi 850 meter darab dengan 6
sama dengan, okey, dia nak jawapan dalam 2 unit iaitu kilometer dan meter. Okey. Yang ni pula macam mana? Okey, sama juga. Sama juga. Okey, kalau kamu tak nak tukar unit dulu, kamu boleh ni cikgu buat dua cara. Cara pertama dengan cara yang kedua. Okey, cikgu guna color kuning ni untuk cara yang pertama. Okey, cara satu. Okey, cara satu cikgu buat macam ni. Cikgu terus buat 850 meter ni, 850 meter darab dengan 6. Okey. Terus buat, kita akan dapat jawapan dia sifar darab 6, sifar 5 kali 6, 30. Jadi 30 tu sifar kita tulis ke sini, 3 tu kita bawa ke sini. Okey. Lepas tu 8 kali 6, 48. 48 tambah 3, 51. Okey. Jadi bermakna bila kita kira tu 5,100 meter. Tapi di sini kita tengok jawapan dia nak dalam unit kilometer dan meter. Jadi kita macam mana kita nak jadikan 5,100 ni jadi unit kilometer dan meter. Yang 5,100 ni ialah unit meter. Jadi okey, dari segi kalau bagi murid yang dah cekap, yang cekap mencongak nak tukar-tukar unit ni, dia akan terus dapat. Tapi yang tak cekap ni, dia perlu buat operasi bahagi. Iaitu bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 1,000 lah. Sebab daripada unit meter, okey kita tengok balik pada sini, unit meter nak jadi kilometer, kita kena bahagilah. Bermaksud 5,100 meter bahagi dengan 1,000. Okey, jadi 5 kali 1,000, 5,000. Jadi bila kita tolak, kita akan dapat baki 100. Jadi atas ni unit dia kilometer, bawah ni unit meter. Jadi barulah kita dapat jawapan dia 5 kilometer 100 meter. Okey, boleh faham cara yang pertama ni? Boleh. Nah, Kalau ada yang tak faham bagi tahu cikgu saya tak faham. Saya- Okey, Saya cikgu tak faham. Okey. Sekejap macam mana? Oh, Okey. faham. Okey. Faham ke tak faham ni? Mana satu ni? Saya tak faham. Okey, Sarah tak faham. Dekat mana yang kamu tak faham, Sarah? Bahagiannya. Okey, yang dekat bahagi 1,000 tu. Okey, cikgu explain Okey, jadi kenapa kamu kena bahagi 1,000? Okey, sebab dia, itu sebab cikgu dah bagi tahu. Okey, pada awal pelajaran, cikgu pergi pada slide yang ni ni. Nampak ni? Daripada unit meter, okey, nak tukar jadi kilometer. Nampak ni? Kita pergi balik pada soalan tu tadi. Okey ni. Yang ini, nampak ni? Bila kita darab, dapat 5,100 meter. Okey, itu hasil pengiraan kita. Tapi jawapan ni dalam unit kilometer dan meter. Jadi kita tak boleh terus tulis dekat sini macam tu je. Jadi cara dia ialah kena bahagi 1,000. Nampak Kenapa kita kena bahagi 1,000? Sebab daripada unit meter ni, kita nak tukar jadi kilometer. Jadi kalau ikut yang cikgu tunjuk kat sini, okey, daripada unit meter nak tukar kilometer, nampak yang dekat bawah ni. Anak panah dekat bawah ni, anak panah dia ni. Okey, kena bahagi 1,000. Boleh faham, Sarah? Boleh. Okey, jadi di sini kita kena bahagi 1,000. Maksud dia ialah yang ni tadi. Okey, 5,100 ni kita kena bahagi 1,000 lah sebab kita nak tukar unit. Boleh faham tu? Ya. Boleh. Okay. Jadi bila kita dah tukar unit dengan cara bahagi 1,000 ni, yang ni kamu buatlah macam biasa. 5 darab 1,000, 5,000. Okey, bila tolak ni akan dapat 100. 5,100 tolak 5,000 ada baki 100. Okey, jadi daripada situ barulah kita dapat atas ni unit dia dah tukar jadi kilometer, bawah ni unit dia kekal meter.
Jadi yang atas ni kita tulis pada tempat kilometer, yang bawah ni kita tulis pada tempat meter. Okey, Sarah sekarang boleh faham? Faham. Okey, itu cara yang pertama. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan juga soalan yang sama, cikgu akan tunjukkan cara yang kedua. Okey, cara pertama ni cikgu tak tukar unit. Okey, cara yang kedua ni cikgu tukar unit dulu. Macam mana kita nak tukar unit? 850 meter ni kita nak jadikan dia kilometer dengan meter. Okey, di sini kecekapan menukar unit tu penting lah. Kita tahu 1 kilometer bersamaan 1000. Tapi sekarang ni pada nilai dia ni, pada yang nilai ni dia tak cukup 1000. Maknanya tak cukup 1 kilometer lah. Jadi kita tulis macam ni lah. Sifar kilometer 850 meter darab dengan 6. Ataupun kalau tak nak macam ni pun boleh juga buat rumah. Kalau tak nak tulis macam tu, kita buat rumah pun boleh juga. Buat rumah tu macam ni. Okey, kilometer dengan meter. Pun boleh juga. Sorry. Kilometer dengan meter. Jadi kita buat rumah dia. Okey, jadi pada nilai sini kita tengok meter dia 850 kan. Kita tulis 850. Okey, sini kilometer tak ada nilai dia. Jadi kita tulis sini sifar. Lepas tu kita tulis sini darab dengan 6. Tulis dekat bawah ni darab 6. Okey, lepas tu kita kira macam biasa. Sifar darab 6, sifar 5 kali 6, 30. Jadi sifar kat sini, 3 dekat sini. Okey, 8 kali 6, 48. 48 tambah 3, 51. 51. Okey, jadi ni sifar darab 6 akan kekal sifar. Okey, jadi sekarang apa kena buat? Yang ni yang cikgu dah ajar sebelum-sebelum ni. Okey, kalau kamu ingat, kita dah tahu 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey, jadi di sini kita tengok nilai hasil darab meter ni 5000. Maknanya dia ada, kalau 5000, 5100 tu, kalau kita tahu 5 kilometer sama dengan 5000. Betul tak? Betul. Okey, jadi dalam situasi ni kita Betul. tolak sini 5000. Kita tolak sini 5000, di sini kita tambah 5. Seperti yang cikgu dah ajar sebelum-sebelum ni lah. Jadi bila kamu dah ingat yang tu, okay, kita pun boleh terus kira. Okey, 5100 tolak 5000 kita tahu 100. Okey, sifar tambah 5, 5. Jadi bila kita dah dapat ni, jawapan dia 5 kilometer 100 meter. Sama juga. Okey. Jelas contoh yang ketiga ni tentang operasi darab? Jelas. Okey, bagus. Jadi seterusnya, cikgu akan terangkan pula tentang operasi bahagi. Bagaimana kita nak bahagi tajuk, masa dan waktu ni? Bagaimana cara nak bahagi ni? Okey, kita pergi contoh yang keberapa ni keempat Okey, contoh yang keempat Okey, contoh yang keempat. Cikgu, izinkan saya bertandas. Okey. Contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat ni katakanlah cikgu bagi 54 kilometer 135 meter. Okey. Bahagi dengan 9. Okey, bahagi dengan 9. Okey, cikgu katakanlah nak jawapan dia dalam unit meter. Okey. Jadi, bagaimana kita nak selesaikan operasi bahagi ni? Pertama, kita buat dalam bentuk lazim. Bagi operasi bahagilah. Adakah bentuk lazim operasi bahagi macam ni? 54 kilometer 135 meter bahagi dengan 9. Adakah bentuk lazim operasi bahagi macam ni? Tak. Jadi jangan buat macam ni pula. Siapa yang buat macam ni maknanya dalam
peperiksaan memang tak dapat markah langsung. Jadi bentuk lazim bagi operasi bahagi ialah ini. Ini. Okay, 9 tu kita tulis kat luar. Jadi bila dah tu kita buatlah pengiraan macam biasa. Kita buat. Okay, berapa kali 9? 54. Jadi ni yang cikgu kata kena cekap dengan sisir. Jadi kita dah tahu dah. Okay, 6 kali 9, 54. Jadi kita tolak dekat sini. 54 tolak 54. Sifar lah kan. Okay, jadi tak ada bakilah pada unit kilometer. Maknanya 6 ni ialah 6 kilometer. Maknanya bila kita 54 bahagi 9, kita dapat hasil bahagi dia tu tepat. Tak ada baki. Okay, setakat ni boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Bila kita dah selesai bahagi dengan 34, di sini kita tak ada baki, maka kita tak ada nak bawa nilai dekat sini, dekat unit meter. Okay, jadi bila tak ada tu kita buatlah macam biasa. Okay, yang ni kita selesaikan pula unit meter. Jadi berapa kali 9, 13? Tak ada. Paling hampir ialah 1 lah. Iaitu 9. 1 kali 9, 9. Kita tolak, akan dapat apa? 13 tolak 9, kita akan dapat 4. Okey. Kemudian, 4. Kemudian kita turun 5. Okey, berapa kali 9? Okey, kita kena tengok pada tipis 9, ada tak jadi 45? Ada, iaitu apa? Berapa kali 9, 45? 6 kali 5 5 kali 9. 9. 5 kali 9, 45. Okey, jadi maknanya di sini unit dia meter. Jadi 6 kilometer 15 meter. Okey. Jadi di sini bila kita tolak, habislah. Okey. Dah siap ke jawapan ni macam ni? Belum lagi. Sebab apa cikgu kata belum? Sebab ni nampak. Dia nak meter je. Yes, betul. Kalau kamu perasan yang tu, jadi kamu fahamlah. Sebab pengiraan ni, kita buat pengiraan dalam unit kilometer dan meter. Sedangkan dia nak jawapan dalam unit meter saja. Jadi di sini, kita perlu tukarlah jadi supaya jadi meter. Okey, kita tengok. Yang ni 6 kilometer, kalau tukar jadi meter, okey, tengok 6 kilometer, 15 meter. Okey, kita tukar. 6 kilometer ni kalau tukar jadi meter ialah berapa? 6,000. Bagus. Meter. Okey, jadi 6,000 meter. Okey. Yang ni dah memang dalam unit meter. Jadi kita perlu tambahkan dengan 15 meter. Jadi 6,000 tambah 15 boleh tak dicongak? Boleh. Jadi berapa? Boleh 6,015. Bagus. 6,015 meter. Jadi kita tulislah pada ruang jawapan dia 6,015 meter. Okey. Boleh faham tu? Boleh. Jadi itu contoh yang sangat mudah untuk kita buat operasi ni. Okey. Boleh tak? Boleh. Okey. Jadi ada apa-apa pertanyaan tak? Tak ada. Tak ada. Ada. Tak ada Jadi kalau cikgu andaikan kamu fahamlah. Maknanya contoh-contoh tu memang contoh yang sangat mudah untuk cikgu bagi pada kamu untuk kamu faham ya. Okey. Tak ada apa-apa pertanyaan Tak. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa pertanyaan, okey, cikgu nak terus pergi pada tugasan kamu lah. Homework. Okey. Tugasan ataupun homework. Homework. Okey, jadi homework kamu ialah pada muka surat 75, muka surat 75. Kalau hari tu cikgu suruh buat latihan nombor 1, nombor 4 dan nombor 5 kan? 1, 4 dengan 5 betul? Betul. Okey, kali ni cikgu nak kamu buat soalan 2, soalan 3,
soalan 5 dan soalan 6. Okey, 4 soalan tu sahaja. Tak banyak kan soalan-soalan tu? Tak banyak. Tak. Senang je. Okey. Jadi itu adalah tentang tajuk panjang bagi operasi darab dan operasi bahagi. Okey? Boleh tu? Boleh. Okey, jadi cikgu harap pada kelas hari Rabu nanti kamu dah siap lah dan kita boleh pergi bincang dan pergi kepada tajuk ataupun unit yang berikutnya iaitu unit GSIM. Jadi unit GSIM pun nanti sama juga. Kita akan tengok ataupun kita akan belajar bagaimana nak menambah, menolak, mendarab dan membahagi. Okey. Ada pertanyaan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Jadi kalau